Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ini kita akan membincangkan tentang peranan para ulama dalam memperkukuhkan perpaduan ummah dalam negara kita ini. Dan kita start lewat sedikit, biasanya daripada pukul 3. Tapi hari ini saya minta kita start pukul 3.30 kerana saya ada urusan di Johor pagi tadi. Jadi oleh kerana sampai sekarang ini tidak ada lagi panel yang berhasrat untuk datang ke depan, walaupun kita ada dua orang ni, Siti Zahra dengan Timah, dan saya minta Siti Zahra dengan Puan Timah ni kalau dia berhasrat untuk menjadi panel perbincang pada petang ini, dia lahirkanlah dia punya visual dan dia punya suara, kita boleh Haji Razali lagi, kita boleh bincang. Jadi tajuk pada hari ini ialah mengenai peranan para ulama. Peranan para ulama ini, saya tengok pasal apa Siti Zahra ni angkat tangan ni. Dia punya raise, dia punya okey. Para ulama ini, saya minta Haji Razali pun kalau berminat boleh munculkan diri lah. Timah ke apa tu. Haji, apa khabar? Lama tak jumpa. Alhamdulillah, Tok Mon. Alhamdulillah. Okey, Timah dan Siti Zahra. Okey. Jadi saya akan mulakan perbincangan ini dengan memperkenalkan dengan apa tu menyebut bahawa selama ini dalam beberapa siri kita asyik berbincang tentang gelagat orang politik, bagaimana orang politik itu menyukarkan perpaduan ummah dan orang politik mempunyai perhitungan sendiri dan sebagainya. Tetapi kita perlu juga tidak lupa bahawa di sekeliling ahli politik itu ada kumpulan-kumpulan komuniti yang mempunyai pengaruh yang besar juga terhadap perpaduan ummah. Salah satu daripada kumpulan yang mempunyai kesan, impak yang besar terhadap perpaduan ummah ialah para ulama. Tetapi kalau kita sebut para ulama dengan begitu saja, mungkin orang tidak begitu faham siapa sebenarnya ulama. Kalau di zaman klasik, ulama dalam masyarakat kita ialah para tuan guru. Tetapi oleh kerana berlaku perubahan sesudah merdeka, kita ada jenis-jenis para ulama lain, tetapi atas nama bukan tuan guru, tetapi atas nama ustaz, nama profesor, doktor, pensyarah dan sebagainya. Jadi apa tu, Ustazah Fatimah Sarha tolong munculkan diri, kita nak bincang ni. Masalahnya sekarang ini kita ada berbagai-bagai jenis ulama. Satu, ulama dalam pengertian kita yang tradisional, iaitu para tuan guru, dan kemudian kita ada ulama berjawatan rasmi, setinggi bermula daripada mufti sampai kepada para ustaz, di bawah mufti, qadi, hakim syar'i dan sebagainya. Di bidang syar'i, di bidang mahkamah kita ada atas sekali kita ada ketua hakim syar'i. Kemudian di bidang akademik kita ada profesor madya, ada pensyarah, ada sebagainya. Ini yang komuniti apa yang kita sebut komuniti ulama dalam masyarakat kita. Jadi kita nak tengok, kalau sekiranya perpaduan ummah itu sukar untuk dilaksanakan ataupun dijadikan sebagai satu tonggak kepada kekuatan bangsa kita kerana berlaku tawar-menawar antara parti-parti politik tentang kepentingan politik masing-masing, kepentingan diri masing-masing dan sebagainya, maka kita cuba melihat orang di sekeliling dalam masyarakat ini
Sebab kita mulakan dengan orang politik itu ialah kerana yang berkelahi dalam masyarakat kita ini ialah orang politik. Sebab itu kita tumpukan kepada orang politik. Tetapi juga yang ada sedikit sebanyak perkelahian dalam masyarakat ini ialah para ulama sama ulama pun berselisih pendapat. Kita ada orang ahli sunnah wal jamaah, kita ada orang Wahabi, kita ada orang Syiah dan sebagainya. Kemudian kita ada juga para pendakwah, mungkin minggu depan kita cuba bincang sikit. Sebab perbincangan ini kita nak fokuskan supaya lebih halus. Mungkin kita boleh bincang tentang gelagat para fuqaha, para pendakwah dan sebagainya. Jadi kita ada sekarang ni, kita ada dua yang harap bukalah peti suara masing-masing. Kita ada Tuan Haji Razali, iaitu boleh mewakili pandangan ulama pondok dalam masyarakat kita, dan kita ada Muhammad Firdaus Mak Zainun. Dia nampak ada gambar tapi orang tak ada. Tuan Haji Razali, boleh saya mulakan? Boleh buka unmute suara itu? Boleh. Boleh saya mulakan kepada Tuan Haji Razali. Cuba mulakan perbincangan tentang peranan para ulama dalam masalah perpaduan ummah. Sama ada masalah perpaduan ummah yang telah dijadikan, telah hancur kerana orang politik, satu, ataupun perpaduan ummah yang tidak ada kerana sebab-sebab yang lain. Silakan Tuan Haji Razali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Tok Mot. Pertama, saya rasa mungkin ramai yang lain yang mungkin kita belum berkenalan lagi. Jadi untuk makluman, saya sedikit sebanyaklah terlibat pertama dalam khidmat. Saya bukan golongan ulama tapi ahli khidmat lah Tok Mot, ya, ahli khidmat kepada hari ini. Dalam konteks hari ini ulama lah tu. Mewakili sayap ulama, khidmat ke tuan rumah ke apa. Cuba nak perkenalkan dia ni, perkenalkanlah. Okey, ahli khidmat kepada golongan ulama dan juga dengan aktivis beberapa NGO. Sebenarnya ada beberapa wajah NGO lah yang saya terlibat. Jadi seperti yang Tok Mut sebut awal tadi, berkenaan dengan realiti semasa lah yang melibatkan perpecahan di kalangan masyarakat kita, terutama melibatkan golongan politik. Dan juga berlaku juga kekhilafan di kalangan sesama yang disebut sebagai komuniti ulama tadi, ya, termasuklah maknanya ada di situ golongan ulama tradisional, golongan ulama yang disebut sebagai modern, akademik, dan dalam kalangan tradisional itu sendiri pun terbagi kepada beberapa segmen lagi sebenarnya. Apa dia? Di situ ada kelompok habaib, ada Habib. Itu ada Habib, ada di situ ada ulama tarekah, ya. Di situ ada ulama pondok, ya. Di situ juga ada yang tidak pondok, tidak tarekah, tidak habaib, tapi juga membawa aliran tradisional juga, ya. Maknanya Ustaz, maknanya Tuan Haji Razali panggil Ustaz ke panggil Tuan Guru? Panggil Haji lah, panggil Haji. Okey, Ustaz. Maknanya di kalangan ulama tradisional ada beberapa segmen. Berapa segmen? Benar tu. Ya. Silakan. Jadi kerana wujud beberapa segmen ini, dan di situ juga dalam segmen ini juga kita melihat wujud juga lagi beberapa institusi, sama ada dalam bentuk madrasah, dalam bentuk organisasi, sama ada pertubuhan, pengajian, ya, dan juga dalam bentuk perguruan, ya. Kemudian juga dalam bentuk ketokohan, ikon-ikon, maknanya yang ada follower-follower tersendiri.
Jadi kita melihat rencam kepelbagaian bukan sahaja segmen, kumpulan, organisasi. Jadi itu menjadi satu cabaran kepada perpaduan itu sendiri kalau tidak meletakkan satu, saya melihat dasar kepada perpaduan, dan yang kedua bentuk perpaduan yang nak diusahakan. Itu perkara yang saya kira perlu diberi perhatian lah. Maksudnya kalau kita nak bicara berkenaan dengan usaha kepada perpaduan. Okey. Okey, sekarang ni saya nak lanjutkan perbincangan ini. Ada 2-3 perkara yang saya rasa penting. Mungkin kita mulakan dengan apa yang dikatakan perpaduan itu sendiri. Mungkin satu idea yang tidak jelas. Nah, betul. Tak berapa jelas. Kalau kita bercakap tentang perpaduan dalam politik, jelas. Awak jangan kelahi berebut kursi, berebut kuasa dan sebagainya. Kena berpakat-pakat, segala PN ke, MN ke, barisan ke, apa macam-macam. Itu yang jelas selama kita duduk bincangnya. Tapi dalam konteks perpaduan yang perlu dimain peranankan oleh para ulama' ni, kita belum bincang asasnya lagi, iaitu apa yang kita maksud dengan perpaduan itu kan, gitu kan? Betul. Maknanya tetapi walau bagaimanapun matlamat asas besarnya ialah perpaduan ummah seluruhnya lah. Tetapi bagaimana kita yang nak berbincang tentang perpaduan ummah, peranan ulama di situ, cuba Tuan Haji Razali sebut bagaimana pada pandangan Tuan Haji apa bentuk, ada apa sifat perpaduan ataupun dia punya apa spirit yang perlu kita kemukakan kepada para ulama. Okey. Yalah, saya setuju Tok Mok sebut tadi, kalau kita bercakap tentang misalnya perpaduan umat itu terlalu universal lah, terlalu besar ya. Tetapi bila kita zoom kepada khususnya kalangan kelompok kecil lah istilahnya, komuniti ulama itu sendiri misalnya. Pertama kita melihat masing-masing dia ada pola fikir masing-masing satu. Jadi kita melihat antara cabaran dalam perpaduan ni pola fikir. Jadi kemudiannya yang kedua, organisasi itu sendiri menjadi faktor cabaran kepada perpaduan. Jadi untuk meredakan perkara itu, saya melihat kena ada satu asas yang lebih tinggi, aras yang lebih tinggi untuk kita tarik pola fikir dan juga organisasi itu menjadi asas yang boleh diterima bersama. Yang pertama, misalnya pola fikir kepentingan semasa rakyat umum misalnya, ataupun kepentingan semasa negara. Misalnya kita melihat ketika penentangan Malayan Union dulu, pelbagai pihak kelompok berlaku, pelbagai segmen, tetapi kita melihat ada usaha bersama itu yang menarik. Boleh digarap. Sehingga berlakunya penentangan yang sepakat kepada Malayan Union. Maknanya ada satu perkara yang boleh disepakati, yang boleh menjadi asas kepada perpaduan. Baik Tuan Haji, macam ni kan. Dalam politik kita katakan asas pemikiran tinggi ini ialah untuk mendapat kuasa yang besar dalam bidang perundangan, dalam bidang pentadbiran, pelaksanaan dan sebagainya. Jadi kalau dalam bidang orang agama ni, apa agak-agaknya Tuan Haji? Saya melihat kalau dalam konteks negara kita lah Tok Mok ya. Pertama saya melihat fungsi syariah dalam perundangan itu sendiri. Fungsi syariah dalam perundangan, fungsi syariah dalam pelbagai aspek kehidupan. Itu maknanya yang boleh jadi asas, maknanya yang penting macam mana syariah itu nak berfungsi. Okey, sekarang ni Tuan Haji saya nak ini kita tak
belum lagi kita bincang ni kan. Ya. Jadi sekarang ni kepelbagaian dalam kalangan orang agama ini yang menonjol sekarang ialah kepelbagaian dalam mempunyai pendirian tentang kita kata pemikiran klasik Islam. Orang kelahi antara ahli sunnah wal jamaah dengan apa tu Syiah, kemudian Wahabi, Salafi dan sebagainya. Jadi kalau Tuan Haji kata kepentingan pemikiran tinggi di sini, asas pemikiran tinggi di sini, kita cadangkan supaya misalnya peranan Islam atau syariat Islam dalam kehidupan dalam masyarakat kita. Jadi macam mana tu? Boleh tolong huraikan? Saya bagi satu contoh lah, maknanya krisis besar yang kita hadapi sekarang ni adalah krisis kepimpinan. Jadi kalau mungkin saya cantikkan kepimpinan krisis kepimpinan. Ya. Maknanya kita mengharapkan golongan ulama, maknanya dia sekarang ini menumpu kepada pemikiran untuk melahirkan ataupun menghasilkan kepimpinan yang berwibawa kepada negara. Kepimpinan negara ke kepimpinan para ulama sendiri? Kepimpinan negara. Kepimpinan negara. Ya. Maknanya dia tidak lagi berfikir dalam konteks untuk kepimpinan ulama itu. Maksudnya masing-masing dengan kepelbagaian fikiran, manhaj. Mereka sekarang ni kerana negara sedang menghadapi satu keadaan yang gawat, kita kata. Ya, betul. Jadi kepentingan sekarang ni perlu kepimpinan yang baik, yang berwibawa. Maknanya asas pemikiran tinggi yang perlu kita tunjulkan sebagai asas perpaduan di kalangan para ulama ialah dalam menentukan kepimpinan negara. Ya, kepimpinan negara yang berwibawa. Ya, menarik. Okey. Jadi di situ maksudnya dia ketepikan dulu hal-hal yang lain. Bukan tak apalah nak balas kemudian, tak apa misal. Ya. Sekarang ni kita bagi dulu macam mana kriteria, contohnya kepimpinan yang berwibawa yang kita kata boleh disepakati lah. Untuk cari yang perfect tu memang kita kata sukarlah kan. Ya. Tapi ada asas-asas, nilai asas itu, misalnya berintegriti, misalnya mana kepimpinan yang tidak disabitkan dengan apa-apa kes jenayah. Nanti dulu Prof Wan. Sementara ni Prof Wan, kalau Prof Wan nak bincang tolong jenguklah. Kita ada Tuan Haji Razali seorang saja yang baru, dan siapa-siapa juga yang nak bincang, sebab kita ada idea yang jelas daripada Tuan Haji Razali ini ialah mengenai bagaimana ulama itu perlu diajak untuk berpadu sebelum mereka itu boleh menyumbang, menasihati orang politik supaya berpadu. Maknanya mungkin Tuan Haji mencadangkan supaya perlu ada asas pemikiran lebih tinggi, iaitu beliau cadangkan supaya tumpukan kepada bagaimana para ulama ini boleh berbincang sama sendiri, sekurang-kurangnya meletakkan kriteria para orang yang patut menjadi pemimpin dalam negara ini. Saya teruskan Tuan Haji. Teruskan. Jadi maknanya mari kita tumpukan kepada ini dan lupakan perbalahan lain itu. Gitu. Ketepikan dulu. Cantik. Nak balas kemudian. Cantik. Jadi itu satu perkara lah saya melihat. Contohnya kita menghadapi kepimpinan, bagaimana untuk memilih kalangan non-Muslim menjadi pemimpin, contohnya. Jadi perkara itu perlu ulama putuskan kriteria non-Muslim yang bagaimana yang boleh dibawa ke tengah. Mula-mula yang kepimpinan utama dah dulu. Okey. Dan di situ sampai ke peringkat maknanya ulama ini yang akan memandu masyarakat umum dalam memilih pemimpin itu nanti. Yes. Bolehkah para ulama ni boleh berpakat? Nanti dia kelahi masa tu pula. Orang ni walak kepada UMNO, orang ni walak kepada PAS, yang ni walak kepada Bersatu, yang ni walak kepada Tun Mahathir. Macam mana ni? Itu yang menarik tu. Maksudnya dalam keadaan politik sekarang ni yang masing-masing
tidak ada kekuatan sendiri. Mana UMNO tak ada kekuatan sendiri, PAS tidak ada kekuatan sendiri, PH, PN tidak ada kekuatan sendiri. Jadi ketika ini menjadi satu peluang sekiranya ulama dapat menunjukkan satu ketombokan hasrat yang besar untuk memandu masyarakat. Okey, kriteria ini yang kami mahukan. Ya. Okey. Maknanya para ulama masih mempunyai peluang untuk menyelesaikan perbahalan politik di kalangan orang politik dengan melakukan kebangkitan para ulama yang memberi satu kedudukan mereka sendiri bahawa kami akan menjadi guru bangsa. Begitu kan? Betul. Okey, saya nak tanya Prof Wanta, macam mana? Cuba ulasan Tu Haji Razali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tajuknya sungguh menggamit ya. Itu apa ulama buat bagi memperkokoh perpaduan ummah. Kalau kita semak dan teliti tajuk tu, ulama tak buat cukup. Belum buat, tak buat cukup. Jadi apa yang berlaku mungkin salah faham sesama sendiri dan sebagainya, ataupun diguna dalam pelbagai bentuk, sehingga kan tajuk itu timbul. Apa ulama buat bagi memperkokoh perpaduan ummah. Baik. Sebelum pergi jauh, terima kasihlah kepada Datuk Mu kerana memikirkan tajuk ini, kerana dia merujuk kepada titik tolak ulama itu sendiri. Manusia yang mahu bergelar dirinya ulama. Itu penting. Jadi saya ingin merujuk kepada orang, merujuk pada manusia yang faham Islam. Ulama yang faham Islam itu dia ada beberapa pangkat dia. Dia ada murabi, dia ada mudarris, dia ada muaddib, dia ada muallim, dia ada mursyid. Baik. Selagi tidak ada mursyid dalam Malaysia, yang kita kata dialah mursyid, selagi itu tidak ada perpaduan. Itu satu, di peringkat negara. Maknanya ulama sendiri perlu menyelesaikan apa tu hal dalaman mereka. Begitu kan? Betul. Selagi ulama, sesama ulama tidak memilih siapa mursyid di antara mereka, maka mereka tidak akan dapat menyatu padukan ummah. Kerana mereka sendiri tak bersepadu. Ini masalah dalaman. Prof Wanta, kita ada persatuan ulama, tapi persatuan ulama kita kerdil. Maknanya persatuan ulama mesti memperkasakan diri sendiri untuk mentakrifkan siapa itu mursyid dalam di Malaysia. Siapa itu muallim, siapa itu muaddib dan seterusnya. Jadi kalau tidak ada pemangkatan ini, tidak ada mursyid, dia semacam satu mesyuarat di mana penuh dengan muallim, tak ada mursyid. Sebab mursyid itu pengurusi. Elok tu. Ini keadaan yang kita kena pergi ke depan. Sebab mana-mana mesyuarat dia kena chairman. Pengurusi. Macam sekarang kita berbincang dan berkongsi pendapat. Datuk Mu adalah pengurusi. Datuk Mu berperanan sebagai mursyid. Maka saya tanya sekarang, selagi ulama di Malaysia tidak bersatu padu dan memberi nama kepada seorang manusia yang pangkatnya muallim untuk menjadi mursyid. Dan di situlah dianya. Sepertinya tapi syaratnya pangkat dia muallim lah. Dia mesti muallim. Dia tak boleh jadi mursyid selagi dia jadi muallim. Dia kena pandai bahasa Arab, dia kena tahu. Ini kriteria. Itu muallim. Cuba dengan Prof Wan, apa kriteria muallim ni? Semua tahu sebenarnya, tapi saya nak kaitkan. Tak apalah, Tu Haji Razali ada kalau muallim saja ni dia tak lengkap kalau dia tidak ada mursyid. Dia tak lengkap. Dia pandai, sama-sama dia pandai ada peringkat muallim, tak cukup selagi tidak ada mursyid. Sepertinya kalau dalam bidang tak ada pengurusi. Prof Wan, kalau dalam bidang akademik saya faham. Maknanya seorang profesor yang mempunyai
prestasi akademik yang diiktiraf oleh masyarakat akademik dan masyarakat umum. Gitu. Ialah mursyid dalam kalangan dia. Okey. Kalau untuk agama Islam, untuk hal ehwal Islam, dia mesti mursyid itu dipilih daripada kalangan muallim. Dia tak payah bagi bai'ah, dia bagi penghormatan saja. Seperti sekarang, syekh yang sudah tak ada dan meninggalkan kita, Syekh Qardawi. Kita tabalkan dia walaupun tidak secara pengiktirafan negara Malaysia. Tapi kita kata dia tu seorang syekh yang kita ikut, seorang mursyid. Maknanya walaupun dia sudah tidak ada lagi, tak apa kita ambil dia sebagai mursyid kita. Mursyidnya kena ada. Kena ada. Dia kena hidup dalam kalangan dia. Mursyid di Iran, mursyid di Egypt, mursyid di Malaysia, mursyid di Pakistan. Jadi di Malaysia ini selagi ulama duduk bersama-sama ulama, sama-sama muallim, ulama yang muallim. Tak ada mursyid, selagi itulah jentera buat kerja mengikut kaedah yang saya fahamlah dalam betul. Islam. Tak ada muallim, tak ada mursyid. Jadi sama-sama ikut-ikut dia. Jadi ini pertama kena selesai. Okey. Persatuan Ulama Malaysia boleh memainkan peranan untuk menamakan seorang mursyid di Malaysia. Seperti juga Datuk, bila kita nak semaya, kita pergi kembali, kita nak semaya ber. Masa waktu zuhur ramai boleh jadi Tok Imam. Masa mari maghrib, demo lagi depan. Itulah mursyid pada masa itu. Dia imam pada masa itu. Apa beza tu? Sebab apa beza tu? Bezanya masa sembahyang maghrib dia kena sebut ikut makhraj, ikut tertib, ikut apa. Jadi kalau kita pergi mengembara 5 hari, tiap hari waktu subuh, waktu maghrib, waktu isya dia semaya, dia baca izajah lah, malulah. Izajah semua. Jadi ini satu ketertiban. Faham. Ini penting. Kalau benda ini tak selesai, saya rasa kebijakan macam mana pun tak akan selesai. Dan kedua ialah seorang mursyid ini dia tak semestinya jadi ketua negara. Tak semestinya. Itulah saya nak ketengahkan. Tidak mestinya seorang mufti, tidak mestinya seorang ketua hakim syar'i, tidak mesti. Gini. Seorang mursyid ini tak semestinya menjadi umara. Tidak mesti umara. Tak semestinya. Kalau mursyid itu umara dalam satu manusia cukup cantik. Tapi kalau dia tak erak, dia hanya mursyid saja. Dia hanya mursyid dalam kalangan muallim dia. Dan dia kena berganding bahu dengan sultan. Ataupun dengan sultan yang di bawah sultan itu ada prime minister. Dan di Malaysia ni, macam tu. Betul. Kalau itu dah ada, saya kira segala apa yang ada dalam perlembagaan Malaysia terlaksana sudah, insya-Allah. Jadi urusan furuk, urusan cabang-cabang ini bisa saja kita bereskan. Sebab kita dah setuju untuk ikut mazhab Syafi'i. Jelas. Jadi apabila itu kemas, insya-Allah tempat lain kemaslah. Tak payah balas dah. Tak akan timbul perbalahan sebab dah ada pelantikan seorang mursyid yang dipersetujui oleh ulama-ulama, oleh muallim-muallim. Dan mana-mana muallim yang nak jadi mursyid, dia boleh berbahasa sama dia, tak payah berbahasa dalam masyarakat. Terima kasih. Okey, jelas. Saya nak jemput Puan Siti Zahra ni sebab dia dah buka mic dia. Cuma dia tak tunjuk muka. Tak apalah Puan Siti. Kalau nak bagi pandangan, tadi dia tunjuk lat-lat sekejap. Puan Siti Zahra kalau nak nak bagi pandangan, sementara itu Tuan Haji Razali, macam mana sambung yang Prof Wan Mukhtar tadi? Secara konseptualnya begitulah, saya setuju. Tetapi secara praktikalnya, perkara ini sebenarnya sudah lama dipikirkan oleh beberapa jentera untuk menghasilkan mursyid itu. Tetapi kita nak tanya, nak pilih siapa? Mana Sud? Jadi sebab itu saya sebut tadi, nak menuju ke arah itu sebenarnya. Kita nak boleh kumpulkan yang bersama. tadi nak betul. Jadi boleh saya mencelah ya. Okey. Boleh saya mencelah. Kita tak apa kita bagi pada Prof Wanta. Kemudian balik pada Tuan Haji. Bila kita nak sembahyang maghrib, kita kena tunggu orang yang boleh pandai baca Quran untuk sembahyang maghrib. Terlepas saja azan, ada iqamah, teruslah ke depan.
Nak tunggu orang pandai baca, tak ada. Jadi maknanya siapa ada siapa yang terbaik pada masa itu. Mursyid ini siapa yang terbaik pada masa itu ke tidak? Kita akan tunggu selama-lamanya. Tak ada. Ini satu alasan yang pada saya sangat tak baguslah. Realitinya pada masa itu. Realitinya itu realitinya kita mesti pilih mursyid. Pada saat yang kita pilih. Maknanya setakat apa yang ada tu kita jadilah. Itulah Tuhan bagi macam Mawardi kata iqamatul imamah tu maknanya mesti ada nak. Kalau tak ada yang terbaik, yang baik. Tak ada yang baik, yang boleh tahan. Macam mana Tuan Haji Razali? Maksud saya setuju dengan Prof Wan. Maksudnya, bila jemaah dah tunggu, seorang kena naik. Cabaran kita sekarang ni, nak datang berjemaah itu yang tak payah. Tak datang berjemaah. Dan kita ada Persatuan Ulama Malaysia. Kita Prof Wan, tak datang berjemaah. Nak datang berjemaah tu. Tak pernah di surau ada seorang semaya. Cukup kedua orang Jumaat. Kita ada Malaysia, Persatuan Ulama Malaysia. Kita ada jawatan kuasa Fatwa Malaysia. Kita ada JAKIM, kita ada Perkim, kita ada IKIM, kita ada bermacam-macam. Takkanlah tak boleh pilih sesama kita ini dalam satu saf. Saf pertama ke saf kedua tu, pilih mana mursyid yang terbaik untuk negara pada masa itu. Kalau tidak, kita tidak ikut sunnatullah. Pada saya. Terima kasih. Jangan tunggu-tunggu lagi. Masalah tunggu ini satu kepincangan besar dalam perjuangan kita. Maknanya tidak melaksanakan fardu kifayah dalam kehidupan beragama. Begitu? Salah besar. Astagfirullahalazim. Macam mana Tuan Haji Razali? Betul, kesalahan besar. Realitinya selama ini kita menghadapi perkara itulah. Beratus sebenarnya pertubuhan ulama, bukan saja yang disebut oleh Prof Wan tadi. Kalangan itu yang saya sebut kalangan tradisional, mereka ada persatuan ulama mereka sendiri. Persatuan Ulama Pondok Kelantan. Persatuan Ulama Pondok Kedah, Persatuan Ulama Pantai Timur. Banyak lagi persatuan-persatuan yang lain sebenarnya. Realitinya semua ini tidak dapat nak memilih satu orang pun maksudnya. Jadi sampailah maknanya kita terus berpecah. Kenapa kita lihat di situ? Kerana masing-masing masih memikirkan Persatuan Ulama Malaysia, dia berfikir dalam konteks mereka. Persatuan Ulama Kedah, dia berfikir dalam konteks mereka. Tak nak datang ke surau Persatuan Ulama Malaysia. Dia dah pergi sembahyang jemaah di Persatuan Ulama Kedah. Jadi yang Kelantan pula lah, ibaratnya. Ibaratnya itu balda besar tu. Itu balda besar yang menimpa kita, rakyat Malaysia. Sebab tu saya sebut tadi, kita nak tarik mereka, kita tak cakaplah directly nak pilih mursyid. Tapi kita panggil mereka berfikir satu perkara yang lebih besar. Yang boleh disepakati itu yang bersama. Yang Tuan Haji Razali cadangkan step by step tu. Itu strategi. Saya sokong itu strategi yang cukup halus. Prof Wan, Tuan Haji Razali ini orang duduk dalam geluk itu. Orang duduk dalam komuniti itu. Mungkin okey, kita dengar macam mana? Saya di luar komuniti, saya nampak lagu tu. Dalam sama saya lah. Macam mana? Jadi bila kita sudah panggil dapat duduk berfikir bersama dengan satu perkara, berkenaan dengan satu perkara yang tinggi, yang mengatasi pemikiran masing-masing yang terpecar ini, di situ maknanya kita cadangkan, seperti yang Prof Wan sebut tadi. Kita tolak satu orang yang dituakan, walaupun dari segi syarat-syaratnya kita kata taklah maknanya memenuhi syarat mursyid yang ada dalam kitab-kitab. Tetapi yang dituakan. Jadi ketika itu mungkin sesi pertama pertemuan, seperti contoh tadilah Prof Wan sebut, kita tolak contohnya dalam ramai-ramai itu Tok Muk lah yang tua misalnya. Ketika itu tolaklah Tok Muk dulu, sesi pertama persidangan. Sesi kedua pula mungkin ada orang lain pula. Jadi tolaklah pula ketika itu orang yang lain pula. Comel. Untuk mengetuai sidang itu. Ini kalau kita tengok contoh yang dekat-dekat kita. Di Indonesia kita ada dua contoh yang baik. Satu Nahdah dan satu Muhammadiyah. Dan kedua-duanya mempunyai dia punya susunan organisasi yang sangat tersusun. Dulu dua-dua ni kelahi. Sekarang ni masa saya pergi yang dekat COVID baru ni, nampaknya mereka dua pun sudah dapat demi kepentingan bangsa, agama dan sebagainya. Dia sudah dihimpit oleh Kristianiti dan sebagainya, maka mereka
Jadi kita peringkat tu pun tak ada lagi ya. Betul. Belum ada. Macam mana merasa Prof Wan? Ni cadangan cantik daripada Tuan Haji Razali ni. Saya bersetuju dengan kaedah strategik Tuan Haji Razali. Cuma saya menyatakan kita tak boleh nak tunggu lagi keadaan sesempurna mungkin untuk siapa jadi mursyid. Sekarang kena pilih. Setuju. Kena pilih sekarang. Walaupun dia itu per 10, katakan 8. Tak ada masalah. Lantiklah dia. Lepas tu tengok dia punya peranan dia, kedudukan dia. Jadi dalam masyarakat yang akan datang mungkin dia uzur, kita lantik yang seterusnya. Jadi kita akan ada satu himpunan pakar-pakar ulama dan muallim yang boleh diketengahkan sebagai mursyid. Macam tu. Jadi kukuhlah kedudukannya. Jadi rakyat tidak bengong. Ya. Jadi apabila rakyat bengong tu kerana banyak pendapat daripada muallim A, muallim B, muallim C, yang selebriti, tak selebriti. Prof Wan. Ya. Step pertama lagi kita gagal. Betul. Iaitu dalam masyarakat kita ini, kalau setakat yang saya usahakan, panggil orang pendakwah kutuk-kutuk ni okey, panggil orang pondok, maaf saya sebelum itulah, okey, boleh berimpun. Tapi macam-macam orang kita panggil, tapi bila panggil ulama untuk mengadakan mesyuarat perbincangan, macam tidak ada orang yang berminat. Tidak ada para mufti yang berminat, tidak ada para hakim syar'i yang berminat, tidak ada profesor-profesor dalam bidang pengajian Islam yang berminat. Seolah-olah mereka ini lebih suka hidup sendirian, nafsu-nafsi, ataupun macam Tuan Haji Razali kata tu, aku dah ada persatuan. Persatuan Pondok Kelantan, Persatuan Pondok Kedah, ataupun Persatuan Siswazah Mesir, Persatuan Siswazah Saudi, Iraq, macam mana. Jadi mungkin Prof Wan pun boleh faham sebab Prof Wan pun dekat dengan komuniti ini dah. Jadi sekarang ni kalau katalah kita cadangkan, kita pemikiran tinggi kita sekarang ini sesuai dengan keadaan sekarang, kita kata kita akan mengadakan suatu perbincangan mengenai kebangkitan para ulama dalam menyelesaikan perbalahan ummah misalnya. Perselisihan faham. Okey. Jadi bagi diri saya dah letih dah nak panggil para ulama supaya berimpun tu. Adakah idea-idea lain yang lebih baik ataupun supaya orang macam Tuan Haji Razali ke, macam Prof Wanta ke, ataupun orang yang dia punya mazahirnya lebih kelihatan sebagai ulama, atau macam mana? Betul lah tu. Tok Mok kena panggil sekali lagi. Bismillah. Lepas tu hak muda-muda ni pakak mari dan memberi kekuatan pada panggilan itu. Ini seruan. Seperti juga masa Rasulullah SAW nak pergi perang. Ataupun Umar Mukhtar nak pergi perang. Dia naik kuda. Dia kata wakil-wakil, siapa nak mari perang dengan hamba, silakan. Ada betul. Sebab dia dah ada di peringkat daerah-daerah itu satu keperintahan berdasarkan kepada syahadatin yang kukuh. Umar Mukhtar dia tok guru ngaji Quran je. Tapi dia tak ada batalion. Tapi Prof Wan, ibarat azan kan? Dah azan lebih daripada 3 kali dah. Mula ni solat Jumaat 2 kali azan, berhenti solat dah lah. Tak cukup 40. Tapi kita dah azan 3-4 kali pun tak ada orang mari nak jemaah. Kena buat juga. Tak pakai mic ke? Tak, dia kata tu imam ni tak. Ni masalahnya. Nak cari siapa dia yang nak azan tu. Tidak orang macam saya, tidak orang macam tak. Ada ke dalam Malaysia ni boleh dicadangkan biar dia jadi orang yang memulakan azan. Ada. Kita kena berpakat memilih satu orang. Maknanya dia kena ada satu muktamar ke, satu pertemuan ke untuk memilih satu orang mursyid. Yang nak ada pertemuan muktamar tu lah, perbincangan tu lah yang tak mari. Baik.
Kalau tak mari di peringkat Malaysia, kita buat di peringkat negeri. Kalau peringkat negeri tak ada juga, kena buat peringkat Perdana daerah. Cuma sekarang di daerah dia ada PAID. Pejabat Agama Islam Daerah. Dia melapor kepada Kota Selangor, Jabatan Agama Islam Selangor. Melapor kepada MR, kepada Agong. Jadi di peringkat Kariah ni kita kena kena Agong yang panggil. Tak payah Agong panggil. Di peringkat Kariah ni kita panggil sama-sama kita lantik satu mursyid. Kita tu siapa? Dia perempuan. Kita ni ahli Kariah. Yang pergi sembahyang. Nak gerak ke ahli Kariah tu pun ahli Kariah tu tak gerak. Maknanya kita sudah gagal. Yes. Bagi saya sekarang kalau, ni kita kalau ahli Kariah tak kena bergerak, kita kena bergerak di peringkat kejiranan. Kalau di peringkat kejiranan pun, kita kena fokusnya. Kalau peringkat kejiranan pun nak berbalah, tak boleh nak buat kerja. Peringkat keluarga. Sekarang ni ada satu grup yang lebih intinya ialah dakwah pun ni. Dakwah apa Tuan Haji Razali? Tabligh kuat. Ya betul. Dia ada karkun dia. Macam mana saya Tuan Haji Razali? Kita dengar Tuan Haji Razali pula macam mana? InsyaAllah ada berita gembira lah untuk hasrat ini. Jadi untuk makluman, usaha ni kita dah mula lakukan sebenarnya. Ogos 2021 kita sudah adakan satu sidang syura bebas. Alhamdulillah. Melibatkan 42 orang yang ada otoriti ilmu, yang ada otoriti kuasa dan ada otoriti moral. Otoriti moral ni maksudnya mewakili pertubuhan Islam. Jadi itu 42 orang masuk bukan sahaja daripada kalangan ulama istilahnya. Dia melibatkan ulama, agamawan, dia melibatkan pakar bidang perundangan, aktivis, itu kita libatkan sekali. Dan untuk makluman, insya-Allah tadi saya baru selesai mesyuarat di pihak Yadin, telah bersetuju untuk mengadakan sidang ini. Cantik. Pada 5 hari bulan 11. Okey. Jadi pukul berapa tu? Pukul. Kita tak fix lagi lah pukul. Nanti kita perkara ni kena bincang detail lagi lah dengan Tok Muk di belakang kot nanti. Kena royak pukul berapa, kena royak mana? Jadi kita akan susun itu, usahakan insya-Allah 150 orang lah kita perwakilan. Maknanya 150, melibatkan 150 pertubuhan lah. Melibatkan 150 pertubuhan. Itu campur. Di situ ada kalangan agamawan, termasuk daripada tabligh sekali. Daripada tabligh yang saya sebut antara segmen tradisi itu termasuk tabligh juga, Tok Mun. Nanti. Mana daripada kalangan tabligh, daripada habaib, daripada orang tarekah pun ada, orang pondok pun ada, 1-2 orang pun tak apalah maknanya. Biar dia ada wakil dulu. Ada wakil. Untuk kita nak panggil semua ramai sekali mungkin payahlah, tapi kita mula dulu. Cantik. Selagi tidak dimulakan rasanya tak ke manalah langkah kita. Saya pun dah ada hari bulan dah. Dah ada hari bulan. Ya, dah dari bulan. Semua Ogos 11. Cantik. Saya pun dah ada jari dah ni. Cuma nak minta kesediaan Tok Muk lah nanti. Comel kena sedia. Kena sedia. Sebab tu saya hari Sabtu. Sebab tu saya sebut tadi kita ahli khidmat, kita tolong jong ni, Perawan. Setuju. Saya pun boleh tolong. Saya nak tolong juga. Saya akan buat tim saya. Ni kita ada Puan Hamidah ni, seorang wanita yang telah menunjukkan dirinya, ada wajah dia di situ. Tolong bagi ulasan Puan Hamidah. Apa yang kita duk bincang sini ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Wan, dengan kita baru masuk jasa ni tu. Tapi baru masuk ni dengar kata akan mengadakan satu majlis seramai 150 pertubuhan molek lah tu, langkah tu sangat bagus. Jadi saya pun terujalah juga nak joinnya dalam majlis tu, nak jugalah lihat perkembangan dan juga apa-apa perkara yang boleh dikontribut lah. Ya. Keadaan kita hari ni yang sangat tenat lah sebenarnya. Apa hak tenat hari ni tu?
Tambah ni Tuan Wan, kita pernah jumpa hari tu. Kita pergi rumah Tuan Wan hari tu. Ya ke? Ambo ke? Molek lah tu. Kita jumpa lagi lah. InsyaAllah lah. Yang majlis tadi tu, kita insyaAllah lah berhasrat untuk hadir lah insyaAllah. Tengok tu Tok Muk, begitu ramai. Nanti ramai lagi akan masuk sokong. Kita buat je. Semua nak semaya dah ni. Semua nak semaya, semua orang nak bagi wakaf zakat semua nak. Cuma tak tahu mana. Lekas. Saya sokong. Ya. Saya lagi Puan Hamidah, sambung lagi. Jadi kalau misal kata tadi saya tak tengok siapa yang kata untuk tu, Tuan Pengerusi kan siapanya tu? Yang Tuan Haji Razali cerita kan tu. Haji Razali. Kalau andai kata memerlukan sebarang pertolongan untuk koordinat tengok. Saya boleh hulur tangan lah bersama-sama membantu. Comel. Puan Hamidah ni adalah seorang pakar. Dia organizer yang dia punya cerita sendiri. Setakat saya kenal dia kepakaran dia dari segi Islam apa ni lah, dia organizer yang lebih cakap lah. Dia dah mari rumah hamba tu, dia kata tu, dia mari Sungai Merak. Ya. Oh, kita pun tak tahu. Okey. InsyaAllah lah. Okey. InsyaAllah. Okey. Itu sokongan bulat yang diberikan oleh Puan Hamidah terhadap usaha. Cuma boleh lanjutkan lagi Tuan Haji Razali ataupun apa-apa lagi yang nak sebut dalam aspek ini. Itulah maknanya balik kepada dua perkara yang saya sebut awal tadi. Pemikiran aras yang lebih tinggi itu satu. Kemudian yang kedua, cabaran yang kedua dalam pembentukan atau perpaduan ini kita melihat ialah organisasi itu sendiri. Mula-mula ada idea pemikiran aras tinggi. Kemudian ada organisasi yang tersusun. Tak maksud saya organisasi ni maksudnya pembentukan organisasi itu sendiri yang dia menjadi satu halangan ataupun satu cabaran kepada perpaduan itu sendiri. Betul. Jadi masing-masing akan terfokus kepada organisasi masing-masing. Jadi dia ada individualistik. Individualistik itu secara individu, ini organisasialistik apa? Betul. Ini satu kita cantum dalam individu jugalah, individu organisasi lah. Ini satu, betul, saya setuju dengan Tuan Haji Razali. Ini satu kaedah untuk memecah belahkan perpaduan dan kesepaduan. Apabila dia memperbanyakkan kelab ataupun kumpulan ataupun apa-apa. Jadi yang datang itu bawa kumpulan dia masing-masing. Jadi dia itu betul. Kita kena kurangkan semua ini supaya matlamat kita pada hari 5 hari 11 tu, matlamat akhirnya kita nak pilih satu orang yang semua setuju untuk dia ni jadi mursyid. Itu je dulu. Kalau tak dapat tu kita akan tewas. Kecek ke mana pun. Saya nak minta Puan Hamidah lagi. Silakan. Cerita tentang bagaimana nak organize. Bagaimana nak mulakan. Saya tahu kepakaran dia di situ. Jadi Tuan Razali kata masing-masing duk tengok organisasi masing-masing. Macam mana kita nak kumpulkan supaya lebih macam mana? Okey Datuk Prof. Terima kasih memberi saya peluang untuk memberikan pandangan saya lah tentang ini. Betul, saya sangat bersetuju. Kita ada banyak organisasi dan kita tidak boleh menghalang daripada organisasi masing-masing itu taksub. Taksub kepada begitu nah. Jadi dia nak taksub Pakatan Langit pun silakan untuk dia tu. Tak boleh. Dia tak boleh taksub organisasi. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena taksub untuk mencari perpaduan. Taksub kepada idea. Idea untuk mencari perpaduan. Kalau dia mari taksub pada organisasi, tak payah mari. Tak payah mari. Sebab kita di sini kena satu misi. Kalau misi tak sama untuk ke arah perpaduan tu,
Dia mati lama-lama bukan nak berebut kuasa. Ya. Ini bukan cerita nak berebut kuasa, bukan cerita untuk menjadi aku yang hebat, bukan cerita untuk menjadi aku kaki politik hok nak sokong orang ramai, tidak. Tetapi kita jelas, objektif tu kena jelas. Apa nak mari sini? Objektif kena jelas. Dan untuk apa? Itu yang penting. Kalau masa-masa kita tidak kita tidak menyangkal bahawa setiap organisasi ni yang diketuai oleh orang-orang yang sangat hebat. Kan? Semua hebat yang menjadi ketua-ketua organisasi, penubuhan dan sebagainya. Tetapi andai kata semua tu hebat dan tidak ada hati untuk menghala ke visi yang sama, tidak kira siapa yang bakal mengepalainya. So saya rasa minta maaf lah, saya nak cakap direct je lah. Tidak ada makna kehebatan itu. Sekarang isu kita adalah perpaduan dan apa salah kalau kita sementara masih lagi diberi kesihatan yang baik, kita boleh lagi bernafas sebelum kita tinggalkan dunia ni, kita kontributkan dengan hati yang ikhlas untuk bersama-sama untuk perpaduan ini. Dan semoga sumbangan yang kecil ini menjadi kita kata saksi selepas kita mati kelak. Itu sokong. Okey. Ni Puan Siti ni nak minta. Okey, Puan Siti. Ada nak ulah apa-apa? Siti Zahra. Okey, sekarang ni cuba tengok. Puan Hamidah sudah mencadangkan supaya tak adalah kita katakan kaburkan sikit fanatik kita terhadap organisasi sendiri, mari bersatu di bawah satu idealism yang sama. Prof Wan pun setuju macam tu. Dia sama-sama orang Kelantan tu, mungkin dia jumpa dah cuma Prof Wan tak ingat sama sekali dah. Okey. Dia kata mari tu modoh tu, ya Allah. Dia kata tu tak apalah. Cuba bagi ulah Tuan Haji Razali. Saya setuju. Cuma saya rasa satu mekanisme untuk kita redakan antara perbezaan organisasi ni ialah, ini saya dapat ni satu nasihat daripada Allahyarham seorang kiai di Indonesia yang antara orang tua lah dalam Nahdlatul Ulama. Jadi Kiai Hasan di Cirebon, Allahyarham. Kiai Hasan. Jadi antara apa yang dia bagi tahu ialah membentuk kekeluargaan, bukan organisasi. Jadi walaupun organisasi yang berbeza, dia macam sebuah keluarga lah. Ada ayah, ada adik-beradik. Adik-adik tu bila dia kahwin, dia membentuk organisasi dia sendiri, keluarganya sendiri. Tetapi oleh kerana dia anggap macam keluarga, dia tidak ada ranking istilahnya. Kalau organisasi ni dia ada ketua, dia ada timbalan, dia ada. Dalam keluarga dia tidak ada istilah begitu. Jadi dia menyebabkan kemesraan itu lebih mudah terjalin. Betul. Jadi begitu realitinya dalam sebelum ni dikatakan ulama misalnya dunia kalangan Ahlussunnah, dia macam ada seorang ayah, Allahyarham Abu Yasir Muhammad Alawi Maliki, itu dia anggap sebagai ayah. Tetapi bila tidak ada ayah, ya, jadi anak-anak ni dia tak ada pedoman lah, istilah begitu. Tak ada wala. Tak ada. Istilah wala tu lain jadi itulah tadi maknanya kita ajak seolah pertemuan kekeluargaan, soal masing-masing dengan ada agenda organisasi masing-masing itu silakan. Ya, tetapi kita berjumpa sebagai satu keluarga besar. Setuju. Nak menyelesaikan masalah negara. Setuju. Jadi kita berhubung dalam sebagai keluarga. Jadi yang ke depan tu kata istilah yang digunakan oleh Prof Wan tadi, mursyid. Kalau kita nak ambil yang ringan sikit, sebagai ayah lah kepada adik-beradik tu. Boleh. Alam Melayu boleh guna ayah. Tu ayah boleh. Tu ayah. Dia lebih dekat. Jadi tidak ada. Dekat dengan jiwa Melayu. Mursyid ni jiwa tu Arab. Maknanya tidak perlu kepada satu organisasi yang rasmi. Begitu kan? Betul. Betul. Saya tadi, saya duduk di Paguh. Melawat sebuah pondok di Paguh. Dan saya cuba study macam mana dia punya organisasi dan komuniti itu dibentuk.
Macam ni lah. Dia kata saya sebagai tuan guru, saya anggap diri saya sebahagian daripada komuniti saya. Apa yang ada kita sharekan. Tak? Ada makanan kita pakat makan, tak ada kita pakat cari. Macam tu kan? Jadi pondok dia tu, jadi tugas membersih longkang pun buat sendiri. Masak pun budak-budak pakat buat. Macam tu ke? Macam tu. Ya. Jadi barulah barakah tu mari. Barakah tu akan mari. Taufik hidayah akan mari. Lillahi ta'ala. Bagus tu. Ni minta maaf apa ni semuanya, saya kena bersiap sedia untuk pergi satu mesyuarat lagi. Tak apa. Jadi cuma nak minta izin keluar awal. Tak apa. Dah itu je. Idea pemikiran kita lanjutkan di sini. Kita sampai pukul 5. Cuma saya nak cadang. Untuk 5-11 ni kena buat 2-3 perbincangan supaya kita boleh sama-sama mantapkan apa yang akan berlaku pada 5-11, bagaimana dia akan berlaku, apa natijahnya dan akhir-akhirnya matlamat apa. Kalau itu kita bereskan, insya-Allah dia akan meletuplah. Inilah tanggungjawab kita. Dia fardu kifayah tapi dah jadi fardu ain kalau tidak ada. Ya betul. Setuju. InsyaAllah. Dan akhir sekali, anak-anak murid saya yang daripada Jordan, daripada Yemen, daripada Iraq apa semua, dia kata pada saya sebagai supervisor PhD dia, saya ni pakak saya ni macam ayah. Oh gitu. Dia tak panggil saya supervisor ataupun PhD. Dia kata, Prof Wan, you are my father. My father, Okay. My father in Malaysia. Okay. You are my father, better than my father because my father didn't teach me PhD. So alhamdulillah sampai sekarang dia tunjuk bai'ah pada saya. Kalau saya pergi Sudan, saya turun ke petugas, saya tak payah masuk immigration. Dia mai pergi baik, waktu baik selalu. Sama di Jordan. Sama di Iran. Macam tu kita nak bina kesakralan, kekudusan di antara apa dia ni mursyid dengan muridnya. Baru ada sana. Terima kasih. Terima kasih Prof Wan. Terima kasih Prof Wan. Tu Haji Razali, Prof Wan ni dah jaja dah 5-11 tu. Saya pun naik takut dah 5-11 dia jaja. InsyaAllah tanpa kita gerakkan insyaAllah. Okey. Tok Mu, Assalamualaikum Tok Mu. Assalamualaikum warahmatullahi Abu Arifin. Kalau saya boleh mencelah. Boleh tunjuk muka ke Abu Afan? Abu Afan. Saya ni orang macam biasa lah, orang Kota Baru ni. Yalah, tak apalah. Tak tanduk macam kita. Silakan. Saya duk kena makan ni Tok Mu. Jadi payah sikit nak lahirkan wajah. Okey. Semua bagus pandangnya tadi. Saya tengok Prof Wan semua, Tuan Haji tadi semua. Saya setujulah dengan pandangnya tu. Cuma sejarah kita kat Malaysia ni dah banyak dah muzakarah diadakan, pertemuan diadakan. Tapi kebanyakan isu semua endless, tak berakhir. Jadi baguslah pertemuan nak dilaksanakan ni. So, apa itu pun kena cerita, kena beban betul-betul kerja kat Tuan Haji Razali tu. Yalah. Pertemuan tu bagus. Pastikan sebab gini Tok Mu, betulkan saya kalau saya salah. Kita orang Islam ni apa pun perpaduan kita tu mestilah berlandaskan Quran Sunnah. Hak tu first. Hak tu adalah asas paling utama. Betul tak? Ya. Jadi pastikan perpaduan tu ke arah tu lah. Kalau lah, sebab Allah macam saya kata tadi lah, sebab kita ni dah terlalu banyak muzakarah, pertemuan, jangan. Tapi akhir sekali mu bawa haluanmu, aku bawa haluan aku. Tak berakhir benda tu. Pastikan pertemuan ni betul-betul memberi satu impact yang baik lah untuk umat. Tu pandangan saya tu. Bagus, terima kasih. Abu Afan, benda macam ni lah yang menyebabkan orang macam Gus Dur tu melenting. Dia lama mengisytiharkan diri dia, saya bukan pemimpin bangsa, saya adalah guru bangsa. Maknanya saya bukan orang politik. Saya nak menjadi orang yang menjadi penasihat kepada bangsa. Tiba-tiba saja, bila dah berlaku krisis yang begitu hebat di antara Soeharto dengan orang-orang lain tu, dia terpaksa keluar. Maka disitulah kegagalannya Gus Dur. Titik pertama kegagalan Gus Dur. Jadi macam mana kita nak lahirkan orang macam Gus Dur yang
sekadar mau menjadi guru bangsa, cuba tengok, kerana tempat sini tak ada kan macam Hamka. Hamka kan seorang yang begitu berwibawa, tapi dia tak campur politik, dia tak apa semua sekali. Ini yang macam mana ni? Ada idea ke? Tuan Haji Razali, Puan Hamidah, macam mana nak buat ni? Ada lagi kau nak muncul ni. Kita ada ramai, Siti lah, Timah lah, Mansur lah, Hassan Muhammad. Datuk Hassan. Datuk Hassan mana? Oh, Datuk Hassan. Bagi ulasan sikit. Duk nusuk macam mana Datuk Hassan ni? Okey. Okey, saya Tuan Haji Razali. Saya rasa saya kena pergi pada poin ketiga lah. Pertama tadi yang pemikiran, kemudian mekanisme kekeluargaan tadi. Okey. Yang ketiga, elemen yang boleh sama ada melancarkan ataupun membantutkan usaha ini ialah kecerdasan kolbu. Ini awak iklan ni, penghalang. Maksudnya kalau kita nak bagi lancar sensitiviti kalangan ilmuwan, kalangan ulama, dari segi akal, ilmu kita tak nafi. Kepahaman tentang Al-Quran, tentang sunnah, kita tidak nafikan. Betul. Tetapi kecerdasan kolbu menangkap ataupun mencerap apa tuntutan-tuntutan daripada Quran dan sunnah itu hingga mendorong mereka nak berfikir tentang umat, tentang rakyat, mengenepikan tentang persaingan sesama sendiri. Itu ialah kecerdasan kolbu. Yang itu yang tidak berlaku dalam pendidikan kita. Baik di kalangan kita kata ahli ilmu, di kalangan ahli tradisional ataupun moden, berlaku kedua-dua keadaan. Okey, jadi kita sekarang ni Tuan Haji, kita berbincang macam kita berbincang dalam gelap. Tak? Kita nak gagal sini, akhirnya tergagal atas ekor. Atau tergagal atas betih. Jadi apakah ini yang saya takut kan? Jadi apakah satu ubur yang boleh menjadi penyuluh kepada kita, orang yang berminat untuk berfikirlah. Jadi mungkin minggu depan ni kita follow up tajuk ini. Kita follow up tajuk ini ke arah satu tajuk yang lebih kepada dekat lagi. Ini tajuk umum peranan. Supaya lebih jelas dan kita jemputlah sebenarnya ialah sepatut kita jemput ramai-ramai yang masyarakat menganggap mereka itu adalah para ulama. Sedangkan kita bertiga hari ni kita panggil otok oyok lah. Atau otok oyok. Otok oyok tu Hamidah faham dah. Saya faham. Otok oyok. Otok oyok. Prof Wanta pun lebih kurang lah. Jadi bagaimana kita nak gerakkan tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap oleh masyarakat sebagai para ulama, mahaguru, para pemimpin yang hebat-hebat. Macam mana kita nak gerakkan mereka itu supaya mereka boleh tertarik dengan kalau kami, masyarakat kami yang kemereh seperti kita ni, untuk kita nak ajak mereka itu. Macam mana ni? Satu panduan. Realiti lah saya ceritalah maksudnya. Rasanya kita pernah berbincang beberapa perkara sebelum ini dengan Tok Mut pun. Jadi kerana kecerdasan kolbu di kalangan ahli ilmu kita belum cukup, ya. Jadi perlu ada satu usaha di kalangan jentera yang istilahnya jentera yang sedar, ya. Tapi mereka otok oyok istilahnya. Otok oyok. Tapi jentera ini kena pergi tarik kalangan mananya ahli ilmu mereka tadi untuk datang. Sebab itu untuk makluman Datuk Mut, jadi jentera ini kalau peringkat saya lah, mana kita sedang bentuk jentera yang akan menyantuni jumpa kalangan ulama tradisional, tarik mereka seorang-seorang mananya. Untuk jumpa kalangan akademik pakar bidang. Jadi macam nak kumpul 42 orang yang kami buat pada Ogos 2021 sebelum ni. Itulah yang kami jalankan. Hantar tugaskan 7-8 orang. Yang ni jumpa, okey, tangkap maknanya
kita molek-molek maknanya untuk dan kita usahakan dari segi khidmat untuk memudahkan mereka datang kepada majlis supaya di situlah dibukakan satu perbincangan. Jadi setakat ini yang boleh dibuat begitu. Dan rasanya bidang itu tak sesuai lah bidang Tok Muk maknanya. Okey. Itu bidang-bidang ahli khidmat di bawah maksudnya. Okey. Macam mana Puan Hamidah cuba ulas sikit dari segi teori personal contact ni? Katalah Puan Hamidah. Molek tu. Molek tu pula tu Haji Razali Goyak tu molek lah tu. Maknanya. Okey. Nak pergi berjumpa dengan orang-orang yang tadilah yang Haji Razali Goyak tu. Haji Razali masuk saya sekali jentera tu je. Cik tengok Tuan Haji, itu dah sabutah sudah ada. Tengok mana benar? Ramai-ramai dapat seorang macam ni cukup dah Tok Muk. kita baru nak bincang. Awak masuklah, maknanya kita pun tak usahlah setakat melihat orang lain berbentuk lumus sedih, lepas tu kita duduk komen, bagi komen, buat apa tak buat ni, buat apa tak buat tu, buat apa tak buat ni. Bersama-sama kita kan, bersama-sama gitu je lah cerita dia. Ya. Okey. Faham, Kijo ni bukan senang. Tadi kata tadi tu benda ni muzakarah dah banyak kali buat tapi tak sampai ke penghujung. Lepas habis event habis. Itu yang masalahnya kan. Jadi bolehkah bagi cadangan bagaimana kita nak jadikan supaya idea ni dia terus berkembang dan sebagainya? Betul, hak tu penting Prof. Di Haji Razali Goyak dia peringkat jentera tadi. Maknanya kita akan bincang lanjut. Bila dah ada volunteer, kita beberapa kali event live di Facebook. Siapa lagi nak mari jadi volunteer yang nak bersama-sama bawah jentera Haji Razali Goyak tu. Ya Datuk. Kejap. Saya tengah ada scammer. Dia bukan skema lah. Bila saya bincang politik, saya bincang apa tu kan, apalah ni dia maknanya orang politik ni sangat itulah sangat sensitif. Mereka punya apa semua sekali tu. Kadang-kadang dia bawa kepala lembu, kepala kerbau, macam-macam. Okey, tak apalah. Okey, silakan. Jadi maksud kata di peringkat jentera punya bincangan Haji Razali Goyak tu kita maksudnya kita kena buat satu master plan, timeline. Lepas perjumpaan pertama, muzakarah pertama, lepas tu gapo lagi. Makna kata kita terus kena ada perancangan tu. Kalau kita kata baru jadi ni. Kalau tak ada perancangan yang penuh, kalau kita tak gapo destinasi di hujungnya yang nak dicapai tu. Jadi ada tu. Maknanya pada peringkat awal ni kita kena ada satu kumpulan penggerak yang mesti yang secara khusus, begitu kan? Betul Tok Muk. Jentera tu sebenarnya secara asasnya sudah ada, tinggal nak melengkap dan mengukuhkan lagi, insya-Allah. Okey, sekarang ni tadi Tuan Haji Razali ada sebut apa tu Yadim. Ada kalau kita ada institusi kerajaan, kita ada JAKIM, kita ada Yadim, kita ada Mawid, kita ada apa lagi Yapim sebagainya. Boleh Tuan Haji sebut sikit peranan mereka ini? Maknanya mungkin dalam masyarakat aristokrat. Masyarakat Melayu ni ialah sebuah masyarakat aristokrat. Jadi kalau sekiranya gerakan itu dilakukan oleh badan-badan yang pemerintah, badan pemerintah separuh otoriti yang berautoriti penuh, IKIM ke, Yadim ke, macam mana ni? Apakah mereka itu mempunyai hasrat untuk berperanan ataupun sejauh mana yang telah mereka lakukan dalam perkara yang semacam ini? Okey.
Tok Muk dia tanya, dia ada jawapan dah tu, nak minta pandangan kita lah tu. Kita dah lah. Gini Tok Muk, pandangan saya lah, pengalaman dalam berinteraksi dengan agensi-agensi begini, maksudnya kita tidak nafikan mereka telah lakukan bahagian mereka. Yang kita akui, itu kita kena akui. Tetapi tidak mencukupi. Jadi memerlukan kepada pihak yang bukan di dalam agensi, maksudnya. Dan mereka sendiri pun mengakui juga perkara itu. Contohnya ada perkara-perkara yang mereka tak boleh nak lakukan. Atas beberapa hal, sama ada hal birokrasi ataupun hal strategi politik dan sebagainya, yang mereka tidak boleh jalankan, yang memerlukan kepada pihak yang bebas, mana istilahnya bukan dalam kerajaan, bukan orang politik yang menjalankan. Jadi bahagian itu yang kita jalankan. Sebab tu bila kita gerakkan misalnya nak buat mana satu persidangan seperti ini, dia tidak dilihat sebagai redundant, mana satu pertindanan antara tugas, tapi lebih kepada komplement untuk melengkapi apa yang mereka usahakan juga. Dan bila kita tampil begitu, mereka akan sedia untuk membantu mengikut kesesuaian dan keupayaan mereka. Maknanya solidariti dari segitu, kan? Jadi apa yang kita katakan tadi, yang menghalang tadi, bagi saya tadi orang yang cuba demoralisekan kita punya perbincangan, kita kata sabotaj, kan? Jadi pada pandangan saya, taklah sampai sepatutnya sampai begitu, kan? Tapi macam unsur-unsur demoralisekan terhadap unsur-unsur yang ini pun baru perbincangan awal dari segi online perbincangan. Sudah ada pun orang yang macam tu daripada mana-mana apa semua sekali. Jadi bagaimana kita nak berhadapan dengan orang yang seperti ini? Saya pun rasa kita bercakap tadi kecerdasan kolbu, ini bukan soal kecerdasan kolbu, ini kecerdasan akal pun belum belum ada, kecerdasan akal pun belum ada, belum selesai lagi maksudnya. Okey, jadi sekarang ini kalau rasalah kalau Tuan Haji Razali berpendapat, maknanya suasana yang ada dalam masyarakat kita telah memberi perangsang kepada semua pihak, baik pihak yang tidak ada otoriti macam kita ni, kita kata lengan skrat ataupun apa tu, dan pihak yang ada otoriti seperti JAKI, seperti Yadim, apa tu, IKIM, YAPIM dan sebagainya. Kalau ada kesepakatan di antara mereka itu, adakah Tuan Haji Razali rasa okey dah? Yalah, sebenarnya kalau kesepakatan itu memang kita hajatilah sebenarnya. Dan maknanya dia bila agensi, misalnya wujud agensi baik kerajaan, agensi agama, dan agensi rakyat, seperti yang kita duduk pada posisi sekarang ni, ada kesepakatan begitu, itu yang akan menjadi momentum untuk merubah keadaan bangsa kita. Puan Hamidah, cuba bagi satu panduan bagaimana kalau katalah Puan Hamidah membantu sesuatu syarikat pertubuhan untuk, kita terang-teranglah Puan Hamidah, kan, untuk mendapat syariah compliant dari mana-mana otoriti. Okey, bagaimana cara kita mendekati orang yang berkepentingan macam kami lah, Tuan Haji Razali, macam kita, kan, untuk mendekati pihak berotoriti itu, nak kait, nak hubungkan ini syarikat A mau kepada sekian-sekian, macam mana kita nak kaitkan tu? Adakah satu kebijaksanaan yang tertentu, mekanisme yang tertentu, atau sebagaimana? Kalau kita kecek sinilah Prof, Haji Razali, kita kata yalah, sudah tentulah pihak-pihak berotoriti ni nanti satu pandangan yang lain, tetapi saya rasa kalau kita dalam rangka kerja kita tu jelas visi dan misi apa untuk dicapai, dan kita memberi tahu dengan jelas hasrat kita
kepada badan-badan otoriti tersebut apa yang kita perlukan sokongan daripada mereka. Saya rasa mereka juga berbesar hati untuk bersama-sama kita setelah mereka jelas apa hala tuju kita, ya, dan ke mana kita nak bawa. Saya rasa itu kena jelas supaya tidak timbul persepsi-persepsi lain-lain dan supaya tidak timbul kalau Indonesia ni kata asumsi masing-masing. Asumsi. Tuan Hamidah, Tuan Haji Razali ni orang separuh-separuh tu, Indonesia pun ada, di Malaysia pun ada tu, asumsi ya. Supaya tidak timbul. Dia kadang-kadang bila satu komunikasi itu tidak jelas, maka masing-masing berasumsi. Ya, masing-masing dengan masing-masing. Aku tak siap support mu, nanti dia ni gini. Aku tak siap support nanti dia. Tak siap support Tok Mu, nanti Tok Mu nak jadi kadang naik junjung. Gitu. Tapi kalau kita bawa satu rangka kerja, kita bentangkan kepada setiap organisasi yang kita ingin dapatkan ialah sokongan ke arah ini. Kita presentation yang jelas, perbincangan jelas. Jadi saya rasa insya-Allah sikit sebanyak tu, kalaupun bukan 100%, sekurang-kurangnya adalah persentasenya tu sokongan yang kita berikan, ya. Macam lebih banyak jugalah kerja bahagian jentera-jentera yang ingin lakukan. Tapi tak apa. Itu yang kita jemput kan. Kalau Haji Zali kan. Kalau ada lagi ramai-ramai yang nak masuk kan jadi jentera, macam saya tadi volunteer kan. Jadi masing-masing boleh hulurkan tenaga lah. Jadi tidaklah terbeban sangat jentera yang sedia ada. Masing-masing kepakaran masing-masing, insya-Allah. Soal beban kerja ke atas pihak yang berinisiatif, gitu kan, perlu mendapat sokongan. Macam mana Tuan Haji Razali nak cadangkan ke depan lagi apa yang disebut oleh Puan Hamidah tadi? Ya, pertama saya tengok mekanisme, sebab saya lebih suka kepada praktikal. Kita nak menyelesaikan hal itu, antara perkara yang penting ya. Komunikasi itu dia akan licin dengan personal touch. Berbanding dengan formal engagement. Kalau formal engagement tu dia akan entertain, dia kena berurusan tu secara formal juga. Contohnya kalau kita pergilah misalnya pergi secara rasmi sebagai wakil NGO misalnya, jumpa dengan pihak Jabatan Agama contohnya. Jadi dia akan ada panggil apa, tak mesra lah, kurang mesra. Dia kena berurusan secara rasmi. Tapi bila kita bina hubungan yang baik dengan Tok Peti misalnya, personal tadi lah macam personal tadi. Kita itu maksud saya, cara keluarga tu kita jumpa, kita bincang cara keluarga. Jadi dia tidak rasa macam ada persaingan, ada ancaman. Maknanya kalau istilahnya, kalau misalnya saya bersama dengan Tok Mu, macam Tok Mu macam ayah saya contohnya. Bila saya berurusan dengan Jakim, Jakim pengarah Jakim itu macam pok saudara. Jadi dia kira anak beranak lah maknanya. Jadi tidaklah mana perkara tu kalau naik yang ni pun ni pok saudara saya, ni ayah saya maknanya. Jadi di situ dia meredakan. Siku lutut dululah. Betul. Jadi cara itu yang kadang-kadangnya baik di kalangan pimpinan organisasi ulama kita, dia tak ada tukang jong tu, Tok Mu. Nak jadi jong tu lah. Tukang jong tu. Awi. Awi. Bagi ulasan sikit. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pun masuk dalam setengah jam tadi. Tak berapa ni. Kita tahu lah Awi curi masuk dulu. Dah ada butir baru mari. Okey. Silakan Awi. Ni level-level alim ulama ni, kita orang biasa je dah tu. Okey.
Cuma silakan. Apa yang menariknya mungkin para cendekiawan kita, para ulama kita ataupun tokoh-tokoh agama kita perlu ada satu platform yang tidak cara bias pada parti-parti politik. Dan saya rasa sebab masyarakat memerlukan satu platform yang bersih daripada campuran fahaman politik kuat yang terlalu gempak dalam masyarakat kita hari inilah kan. Jadi kalau adanya satu platform yang boleh memberi panduan pada masyarakat, saya rasa peranan ni mungkin akan, dia tak adalah kata support cara ni, tapi bila NGO ataupun pertubuhan ni memberi pandangan, masyarakat akan rasa ni adalah pandangan yang paling ideal untuk negara, paling baik untuk ummah itu sendiri. Sebab ni mungkin minta maaf kata, mungkin mufti sebagai contoh selama ni pernah dilabel sebagai ulama upahan kerajaan sebagai contoh, sedikit tercemar dengan label-label yang negatif. Dikatakan ada kepentingan sebab gaji dan sebagainya. Bila ulama politik perlu bercakap dan akan dikatakan ni bias sebab dia parti dia dan sebagainya, masyarakat akan tak rasa endah pada kebenaran tersebut. Sebab masyarakat kita dia suka lihat kepada siapa yang bercakap, bukan apa yang dia cakap. Sebagai contoh, bila kita lihat orang seperti Dr. Mazhar sendiri pun, dia bercakap bagi dua-dua pihak dan tidaklah terlalu bias, tapi disebabkan pada satu masa dia mengkritik satu pihak, dia dilabelkan sekian-sekian, dan bila dia kritik satu pihak lagi, dia dilabelkan. Akhirnya dia seolah-olah sedikit tercala pandangan negatif pada mufti muda tersebut. Begitu juga, sebab itulah kena ada satu platform yang memberi pandangan yang tidak terlalu partisan, dan supaya pandangan yang dekat dengan ijtihad ulama apa semua akan jadi panduan pada masyarakat. Dan orang ni adalah orang yang tak ada kepentingan kepada duit, kepada kerajaan, kepada kuasa dan sebagainya lah. Kita tak ada lagi platform yang macam Awi. Malangnya sekarang ni kita ada banyak pertubuhan yang komited dengan pergerakan Islam. Tapi kadang-kala ada pertubuhan-pertubuhan yang dianggap, yang sebenarnya tak tahulah, yang dianggap oleh masyarakat, ia membuntut parti-parti politik tertentu. Apakah dia itu menjadi liability kepada pergerakan macam kita duk bincang ni, ataupun dia boleh dineutraliskan? Misalnya dalam gerakan ini kita anggap dia sebagai tidak berkait dengan apa-apa sokongan terhadap parti politik tertentu lah oleh dia. Macam mana? Okey Datuk, terima kasih. Ni pandangan saya, bukan kata ni. Sebab daripada kita dengan parti politik, kita melihat NGO kita seperti PUM, antara nama besar Persatuan Ulama Malaysia dan sebagainya kan. Sebelum ni nampak independen, lama kelamaan mungkin sebab nampak sedikit bias dan sebagainya. Statement dia mungkin selari dan dengan parti-parti politik yang ada. Itu satu contoh lah. Yang kita lihat hari ni mungkin ABIM yang mungkin nampak sedikit neutralize, tapi dia bukanlah satu, dia yelah, maknanya belia kan. Maksudnya dia bukan merangkumi terlalu besar yang izah dia terlalu, orang kata macam PUM tu nampak dia besar, mewakili ulama apa semua, tapi bila sedikit pendekatan kita mungkin akan nampak ni. Cuma yang dah lepas tu mungkin kita boleh hidupkan balik PUM dan sebagainya. Cuma dia boleh juga membuat pertemuan dan publishkan pertemuan dia dengan semua parti-parti politik untuk neutralize kebalik pandangan dia. Dan dia sebagai pemberi nasihat, bukan penyokong idea asas daripada mana-mana pihak. Sebagai contoh, dia jumpa dengan parti Islam, PAS. So parti Islam ada pandangan-pandangan dan dia mengeluarkan pandangan dia mungkin untuk penyatuan Melayu yang secara yang lebih baik dan sebagainya, penyatuan nasional dan sebagainya. Mungkin dia jumpa dengan UMNO, dia akan ceritakan pandangan dia tentang rasuah dan sebagainya untuk pemimpin yang baik, yang soleh dan sebagainya. Dia boleh memberi pandangan selepas pertemuan-pertemuan yang dipublish. Ataupun dia jumpa juga DAP sendiri, memberi pandangan tentang DAP, MCA dan sebagainya, parti-parti yang ada. Dan kita mesti dilihat seperti Donzong yang persatuan-persatuan Cina yang
lagi besar daripada parti politik. Bila parti ni kata sokong yang ni, masyarakat akan sokong yang ni. Bila parti ni Don Zon kata isu ni, dan siapa yang perjuangkan isu ni, masyarakat akan pergi kepada parti yang menyokong perjuangan NGO tersebut. Begitu ya, bukanlah kita kata kita nak tiru 100%, cuma sebab kita nak melihat kembali izah para agamawan. Kalau dulu mungkin dia taklah nampak sangat ustaz-ustaz yang zaman Foreign Islam dulu kan. Dia bercakap mana-mana platform pun dia bercakap yang betul, yang benar, tak adalah sampai di label sebagai staf kerajaan. Tapi bila dah lama terpaksa jadi staf kerajaan bila dia bersama kerajaan. Bila bercakap kontra, dia anggap sebagai, dia terus masuk parti politik yang kontra dengan kerajaan dan sebagainya. Itu yang menyebabkan orang rasa macam ulama ni dah ulama kerajaan ke, ulama pembangkang ke, ulama apa kan. So itu yang jadi masalah dalam masyarakat kita. Dan ulama yang ada otorai yang tak ada kepentingan perlu dihidupkan supaya kita kalau dulu pun dekat kampung-kampung pun kita sayang ustaz-ustaz kita yang mengajar ngaji, ulama kampung yang lebay kampung. Orang sayang, masyarakat sayang. Dan malah minta tarikh kahwin pun minta daripada ustaz juga, rujuk daripada ustaz. Maksudnya hebatnya ustaz-ustaz dulu. Nama anak, tarikh kahwin semua minta ustaz dah. Semua daripada ustaz. Sebab maksudnya hebatnya ustaz-ustaz kita dulu. Dia pun ada juga terlibat pandangan dia, tapi maksudnya dia nampak lebih boleh bagi air tawar apa semua kan. Jadi orang nampak dia macam izah dia dalam kampung untuk kelompok kampung. Dan kita dalam masyarakat yang terbuka hari ni, IT dan sebagainya, kita perlukan satu platform yang betul-betul dihormati, disayangi. Kalau dulu kita boleh lihat Dr. Zulkifli, mantan menteri dan juga mantan dikasihi, tapi tercemar bila terlibat dengan politik sedikit. Tercemar dan ada sindiran, ada kritikan dan sebagainya. Orang-orang yang baik ni dia perlu ada platform yang dia sendiri bawa, yang tanpa bias pada pandangan orang lain. Sebab kita sayang ulama-ulama kita sebenarnya. Masyarakat pun tandus. Tak ada orang yang boleh jadikan idola pada masyarakat. Yang real lah, yang hidup. Kita nak kata Nabi, kita pun tak pernah tengok kan. Jadi kita tak ada tokoh yang kita sayang, yang kita boleh cium tangan dia, yang kita hormat dia. Ikon pada masyarakat Islam tu sendiri. Melayu tu satu hal kan, tapi Islam ni kita tak ada. Itu saja Datuk. Okey. Terima kasih Awi. Macam mana ulasan? Puan Hamidah dengan Tuan Haji Razali. Macam mana nak ulas? Dua orang lain pun tak siulah. Datuk Hassan ada di sini, dia nak dengar tu. Timur ni tak tahu siapa dia. Abu Affan tu, macam mana Abu Affan? Dia tunjuk ke muka dia kejap ni. Macam mana Abu? Ada ni Tok Mu. Ada nak ulas ke? Nak tambah sikit boleh kau? Tambahlah. Pertemuan Datuk Hassan. Lepas ni kita minta Datuk Hassan ulas. Macam mana? Pertemuan macam ni adalah satu pertemuan yang baik, bagus. Cuma sedikit poin lagi kalau boleh Tok Mu dan semua. Bila kita nak mencari perpaduan, pastikan partisipan yang nak menghadiri itu kena ada juga orang-orang senior. Orang-orang yang lama, orang-orang tua lah pendek kata. Bahasa kita tua-tua lah. Tua lah kena ada. Sebab satu lagi kita tak boleh elakkan daripada ajak menjemput partisipan yang boleh bagi havoc, boleh bagi masalah kepada perbincangan. Kalau kita nampak partisipan tu ada potensi untuk menggagalkan ni, elakkan daripada awal. Tak jemput awal-awal lagi. Kalau dalam kelompok dia tu pasti ada yang orang kata temu dari satu grup pasti ada hak lebih-lebih, pasti ada hak. Ya. Orang panggil hak kaki kucing pun ada dan satu pun ada. Jadi penting bagi saya Tok Mu, tu sangat-sangat penting. Adanya setiap wakil tu ada orang tua, ada orang yang boleh merentas jalan yang baik untuk ke arah mencapai matlamat tu lah. Okey Abu Affan. Pedak nama dia Abu Affan. Okey Datuk Hassan. Saya bagi Datuk Hassan ni tokoh kewartawanan kita pada zaman ini. Datuk Hassan. Bagi kita. Salah Datuk Hassan. Unmute Datuk. Unmute. Datuk, unmute. Okey. Ya, saya tengah sibuk ni Tok.
Saya dengar aja. Saya tengah sedang membuat kerja portal ni. Okeylah. Pasal saya duk sebut-sebut sangat tu, tak apalah, okeylah. Saya tengah ni. Okey, Tok. Okey, terima kasih, Tok. Okey. Bila-bila pun tak apalah, nak dengar saja pun duduklah. Okey. Macam mana Tuan Haji Razali? Okey, Tok Mut, saya melihat begini, maksudnya dalam kepelbagaian ni kita kurang mengambil prinsip li ta'arufu tu. Maksudnya kita kena mengenal lah maknanya, baik individu, orang, kumpulan, ya. Mengenal tadi bukan untuk kita musuhi, bukan untuk kita tentang, ya. Tetapi mengenal untuk kita tahu kekurangan, kebaikan, dan untuk kita posisikan di tempat yang sesuai, maksudnya. Jadi interaksi ini sangat penting dalam usaha kepada perpaduan. Contohlah saya bagi tahu terang, contoh bila saya mengenali Tok Mut lah, walaupun pelbagai sisi info yang sampai kepada kita. Jadi kita tengok, maknanya kalau kita nak mencari kelemahan, orang melihat kita pun begitu juga. Tetapi kalau kita melihat ada sisi kebaikan dan ada sisi mana yang dia boleh ditempatkan pada kedudukan yang dia boleh bermanfaat untuk kebaikan agama, bangsa, negara, maka kita posisikan di situ. Ambil aspek yang baik. Ambil aspek yang baik dan posisikan di tempat yang sesuai dengan potensi dia, dengan kelebihan dia. Mana kita istilahnya, kalau kata parti, walaupun parti politik sekalipun, dan apa yang Tok Mut sebut tadi, kumpulan-kumpulan yang membontoti parti politik misalnya. Jadi kita tahu kumpulan ini dia ada engagement dia ada hubungan dengan parti-parti. Tetapi kita kenali dan kita tahu kedudukannya begini, dan kita cuba lihat apa kedudukan yang sesuai untuk tempatkan dia. Ada falsafah yang mengatakan seburuk-buruk manusia itu kalau kita timbang dengan dacing. Bukan dacing barisan, ini dacing. Kalau kita timbang dengan dacing, maka yang baiknya itu lebih tinggi daripada yang buruknya. Kalau kita timbang lah. Itu dunia lah. Tapi akhirat itu Tuhan punya kuasa. Mana itulah falsafah Tuhan Haji Ghazali tadi. Maksudnya hatta iblis sekalipun, kita kena posisikan dia pada posisi yang sesuai. Maknanya ada iblis dengan kita, okeylah. Maksudnya dulu ada dibincangkan mana baik apa tu malaikat yang lembab dengan iblis yang cergah. Ada orang kata lebih baik iblis yang cergah. Begitu lah. Dengan ada iblis di situ ada perjuangan, dakwah, jihad dan sebagainya. Maknanya kerana ada cabaran daripada iblis itu. Jadi tapi jangan jadi kawan, maksudnya. Sebagai satu cermin diri lah. Puan Hamidah, bagi sikit lagi. Bagi sikit lagi. Panjang juga ni kita cerita ni. Pada tu Abu Affan royak tadi tu okey. Sebahagiannya betul dah tu. Kan? Lepas tu Tuan Awi royak tu. Untuk yang pasal berkenaan dengan kalau zaman dulu-dulu tu memang kalau sebut je ustaz, ini antara kita ingat masa kita kecil-kecil sebut ustaz tu, kita letakkan ustaz ni di satu kedudukan yang sangat tinggi. Maka kita respect, kita hormat tu sangat tinggi. Tapi kalau ada Allah ni, kalau kita tengok yalah dengan macam-macam kecelaruan hak berlaku, sama ada kecelaruan tu fitnah je ke ataupun memang keadaannya realitinya begitu. Kita masuk dalam TikTok lah, contoh saya ni rajin untuk baca-baca berita TikTok. Saya buat video TikTok, saya rajin untuk baca berita dalam TikTok. Memang sakitnya generasi memang dahagakan satu ilmuwan, satu panduan. Bak kata Tuan Awi tadi, memang kita nak kita ni di guide, kita nak ada guidance yang betul. Tapi lah ni macam anak-anak muda, kita hak tua ni pun sama juga. Kita nak berpandukan siapa ni? Kejap lagi kan hak ni ada hak tu ada hak ni ada hak. Jadi siapa ni?
hak kita boleh betul-betul. Kalau dulu ya ada Rasulullah SAW tu, of course comel benar lah. Tapi yang setuju, terutamanya anak-anak muda kita kan. Dan berita-berita TikTok tu kak, kalau anak-anak muda kita ke, kalau nak komen tu, dia bagi kau-kau dalam tu. Memang kadang-kadang kita sebagai orang tua ni pun tengok komen-komen yang diberikan itu terhadap kita punya ulama-ulama, terhadap ustaz-ustaz kita ni, kadang-kadang tak tercapai di akal fikiran. Maknanya siapa gitu orang boleh melemparkan sebarang komen yang tak terlitah lah di akal fikiran, malah nak bentuk negatif kan. Kita dulu ni kalau macam ustaz ke kita untuk guru kita nak komen-komen bukan tu tidaklah tidak tetapi kita pun nak salahkan anak-anak muda dalam zaman generasi lain ni pun tidak juga. Sebabnya hormat ni bukan boleh dibeli ni. Hormat bukan boleh dibeli. Tak boleh. Tak boleh dibeli. Jadi lagu mana kita nak buat? Salah satu perbincangan hari ini, lepas tu Tuan Razali, Haji Razali Goyakdi nak buat perpaduan tu, insya-Allah lah. Harap ini adalah titik permulaan untuk seterusnya lah, supaya generasi kita akan datang ni dia ada guidance, dia boleh merujuk. Anak muda ni sangat dahaga kan. Tok guru yang benar kan, tok guru yang benar untuk membimbing. Dia tak semestinya dia tutup email, tak semestinya dia tutup peti, tak semestinya, tapi orang ilmuwan. Ilmu yang kita boleh bergantung harap atas ilmu dia untuk bawa kita ke jalan yang benar. Kan? Nak kata ihdinas siratal mustaqim kan? Gitu. Gitu Prof kita. Okey, faham. Ini target Tuan Haji Razali, dia sudah canang 511 tadi. 511 cantik tu bunyi angka 511 kan. 511 511. Berapa ramai, berapa pertubuhan yang ada, macam mana kita nak capai angka tu tinggi dah. 150 tadi yang kita dengar. Berapa Tuan Haji Razali kata berapa ramai tadi? 200 maksimum 150. Okey. Jadi sebenarnya yang dalam senarai kita dah lebih dah sebenarnya. Sebab kita maksudnya pertama bawah Yadim dia ada Majlis Amal Islami. Cuba cerita sikit. Majlis Amal Islami itu dia ada engagement dengan mana badan-badan yang NGO lah istilahnya yang dan dia ada juga maknanya kalangan kita kata dah ada ahli-ahli muzakarahnya sendiri. Jadi di situ pun kalau ikut makluman yang kita terima tadi, di situ pun dah ada 50 orang dah maksudnya. Jadi yang masuk yang kami dah buat sebelum ni itu dah juga dalam senarai 50 dah maksudnya. Jadi untuk 100 tu kita kata tak jadi satu kepayahan lah maksudnya. Nak dapat 100 tu tak payah. Tak payah maksudnya. Tapi Tuan Haji, ada ahli-ahli pergerakan, dia kata yang sukanya ialah nak dapatkan 100 pertama. Bila anda sudah capai sokongan daripada 100 pertama untuk mendapat 100 kedua tu bukan suka. Gitu lah. Ya, begitu. Dan sebab itulah juga maknanya satu usaha yang kita buat tu tidaklah maknanya sebab pengalaman sebelum ni orang akan tanya ni siapa dia yang buat, siapa yang nak buat. Dia akan tengok, dia akan suluh dulu siapa dia yang nak jadi ketua di situ. Jadi bila kita tampil maknanya perkara ni kita tampil sebagai satu konsep keluarga dan ini hak bersama. Dan ketua itu sendiri kita dah bagi tahu dah. Maksudnya NSS dia tidak ada satu penyusunan macam organisasi. Kita nak bentuk organisasi lagi tidak. Kerana sudah terlalu banyak organisasi. Tinggal lagi kita hanya persidangan saja. Dan cuma persidangan ini akan ada yang mengendalikan untuk sesi ini.
Ya. Untuk sesi ke depan itu kita kenal pasti pula siapa yang bersesuaian. Jadi menganjurkan lah Haji Ghali deh. Ya. Oh, tak ada badan yang menganjurkan, siapa pula hak tiba-tiba. Cuma di situ kita buat bersama. Maknanya kita letaklah apa ni penganjuran tu penganjuran bersama. Boleh letak dengan misalnya Yadim, Majlis Dakwah Negara, beberapa pertubuhan-pertubuhan Islam. Itu di situ bila ada di situ dia maknanya kita ada dah. Contohnya satu badan yang dikenali di kalangan ulama tradisional, ni badan ni ada di sini bersama menganjur. Jadi dia datanglah maknanya. Ya. Cantiklah. Kita mewakili hak bersama tu. Yalah. Kita doalah kejayaan kepada anjuran itu. Amin insya-Allah. Okey, amin. Ada tambahan lagi Awi nak tambah ke? Kalau tak ada kita tutup lah dah. Kalau tak ada kita dapat satu kesimpulan lah. Ada ke? Awi. Ya, Tok. Cuba buat ucapan penutup sikit. Alamak. Cuba buat satu. Saya pendengar yang setia untuk ni, moga apa usaha yang dijalankan oleh para ulama kita, para cendekiawan kita dapat memberi hasil yang baik kepada masyarakat kita, pada agama kita. Sebab masyarakat seperti yang kita tahu, terutamanya anak muda kita, tandus idola yang boleh dijadikan ikon yang betul-betul holistik yang baik, yang boleh jadi ikutan. Bukanlah kata 100%, tapi at least akan dijadikan sebagai orang yang contoh yang boleh ikut lah. Dan sekarang ni masyarakat, bukan kita kata di peringkat kampung, mungkin kalau kita dulu sekolah pun paling-paling tak kita rasa segan dengan para ustaz kita, para agamawan kita, lepas-lepas kampung yang kita panggil. Hari ni kita dah tak berapa nak ada. Dekat macam Puan kata tadi, dekat Facebook pun orang boleh maki ulama selamba je. Tak berkenaan dengan pandangan kita. Jadi bila kita tak ada, bila masyarakat dah tak hormat pada agamawan, dan biasanya kita sendiri pun takkan hormat pada agama tu sendiri. Ajaran agama pun dah macam sekarang ni lah, bila PKP 2 tahun, kita tengok orang lelaki makan dekat kedai pun dah rasa selamba dah rasa tak ada rasa bersalah pun makan kat kedai, pergi shopping, orang dah rasa tak ada rasa. Okey, tu belum lagi kita nak buat penguasaan dan sebagainya. So perkara macam ni, dan cara minta sedikit pandangan pada para agamawan kita, pada para akademik kita, supaya mereka turun ke dasar yang nampak dia ni real dalam masyarakat juga. Kadang-kadang bila berada di atas, kita nampak kita terlalu suci dan bergaul dengan orang suci. Sedangkan di bawah ni masyarakat tengah terabur. Masyarakat masyarakat ni tak kenal agama. Sebab tu bila kita kata orang yang hebat duduk kat atas ni, orang cerdik pandai kat atas ni, kat bawah ni tak ramai orang tengah-tengah. Dia boleh ajar sampai level tengah je. Tengah ni mungkin 20%, dia 10%. Yang bawah 70% ni tengok dia rasa macam alien. Dan dia perasan dia rasa dia hebat. Dia rasa dengan title, pangkat yang dia ada, CJ yang dia ada, dia rasa dia hebat. Tapi masyarakat tak tengok pun dia. Masyarakat akan lihat golongan lain. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok Ali Shukri sebagai contoh, businessman kan, ramai pengikut dia walaupun dia tak sedap suara dia kan. Maksudnya orang lebih mengidolakan orang-orang macam tu, berjaya dunia, berjaya macam tu. Nampak figure dia, kereta dia, tapi bila dia cakap dan realistik, masyarakat boleh ikut. Tapi bila para ilmuwan kita, ulama kita bercakap, masyarakat rasa macam apa kau cakap ni, tak nak dengar, tutup diri tu. Facebook pun kita tolak terus. Dan sebab tu bila kita tengok dekat live Facebook kan, kita sendiri pun dalam 20-30 orang pada satu masa untuk live Facebook kita kan. Tapi bila kita tengok orang-orang yang jual produk sampai beribu, puluh ribu orang masuk tengok dia. Kenapa? Sebab masyarakat kita tak cintakan ilmu, masyarakat kita ataupun masyarakat ulama tak boleh menyampaikan ilmu dia yang masyarakat nak dengar. Sebab kita dah dengar, sama macam lepas lah saya kata, kita dengar Isyarat Merah SPM, sama dengan kita dengar Isyarat Merah tahun umur 40 pun. So benda yang sama kan. Jadi
kadang kita rasa, alah kenapa macam ni kan? Kenapa macam ni kan? Bukanlah kita kata nak persepsi baru, bukan nak olah agama tu macam agama lain buat. Cuma lebih realistik dengan masyarakat kita yang dahaga kan. Kita kan bukan masyarakat benci ulama. Tak. Tapi disebabkan pertembungan yang berbeza, kita tak boleh tackle masyarakat bawah dan lahirnya golongan-golongan artis, golongan YouTuber yang lebih nampak sebagai contoh, ikutan pada anak muda. Kita pun ada anak kan. So kita rasa kebimbangan tersebut lah. Dan kita pun harap. Macam saya sendiri pun bila sebelum ni kita ada 1-2 ustaz bila seorang-seorang pergi kan. So last kita yang kita ikut, yang kita follow, bawa hantar meeting macam arwah Ustaz Kamil sendiri yang kita bawa apa semua. So bila tak ada kita pun rasa macam alamak mana lagi nak pergi lah. Kita pun dah rasa kosong tau. Sebagai orang biasa. Ya. Okey, perlukan bimbingan, kita pun rasa kosong ada. Kadang-kadang masalah. So kita perlukan pandangan penasihat ulama ataupun orang yang ada ilmu sikit yang boleh pandangan dia tu yang bukanlah kita kata nak suruh dia dengar pandangan kita, tapi bila kita dengar tu kita rasa sesuai dengan apa masyarakat dengan pandangan kita salah. Kita boleh accept pandangan dia. Macam tu tak? Okey, wallahualam. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Saya rasa kita jadikan kesimpulan yang dibuat oleh Saudara Awi tadi sebagai satu kata-kata penutup. Tak kira pengurusi nak tutup sendiri, nak buka sendiri dah. Kita pengurusi dah buka dah tadi. Terima kasih Saudara Awi yang beliau juga merupakan seorang peserta tetap kita lah. Penyumbang, pengambil bahagian, peneliti yang tetap, dan kita harap ni kita ada orang baru ni pun kita boleh cuba mempelopori gerakan-gerakan kita. Okey, dengan itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada terutama sekali yang hadir bersama kita di sini dan kepada yang mendengar. Biasanya ramai juga yang mendengar dalam macam-macam channel kita. Dr. Basri tahulah benda-benda macam ni. Dan akhirnya saya sudahi perbincangan kita ini dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.